KPM. Assalamualaikum. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan apa dia kawan-kawan? Kokurikulum. Ya, bersama dengan saya Akmal Nazri, seperti biasa kita akan belajar apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh badan unit beruniform tersebut. Dan seperti biasa, kalau ada Bobby, ada Bismi, ada siapa lagi? Ada Bashira, semestinya kita akan belajar bulan sabit merah Malaysia. Agak-agaknya kan hari ini siapa cikgu yang akan mengajar kita semua? Tahu tak siapa? Tahu? Tapi sebelum tu ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Ini kenapa tak pakai mask ni? Mana mask? Bobby, Bismi, Bashirah, mana mask ni? Tak apalah. Aku nak pergi ambil mask diorang sekejap. Kita tengok dulu profil guru hari ini. Sekejap tau, pergi ambil. Jom sama-sama kita panggil Cikgu Murugan. Cikgu? Cikgu? Cikgu bukan masuk ikut sini ke? Macam mana boleh masuk ikut sini ni, Cikgu? Di mana-mana, bila-bila kita akan membantu orang. Itulah Cikgu Murugan. Apa khabar, Cikgu? Sihat? Fantastik. Okey, baik. Cikgu, seperti biasa, kita nak tahu sejarah ringkas mengenai Bulan Sabit Merah Malaysia. Kalau sebelum ini kita dah tahu mengenai Geneva Convention yang pertama, dan cikgu ada menyebutkan mengenai Geneva Convention yang kedua. Mari kita tengok Convention Geneva kedua. Convention Geneva kedua ini, Akmal, ditandatangani pada tahun 1907. Oh, okey. 1907. Baik. Dan seperti juga, sama seperti Geneva Convention pertama, beberapa negara mula datang menandatangani. So, kali ini ada peningkatan negara. Bilangan negara yang menerima Geneva Convention 2 ni sudah bertambah. Okey. Sudah ada kesedaran, elemen kesedaran itu sudah ada. Kalau perang kita kena bersiap sedia ya. So mereka pun turutlah datang sign convention. Dia terimalah, dia akur. Okay. Dia akur, dia terima undang-undang ini, peraturan ini dia terima. Baik. Okey. Mari kita tengok intipati ataupun kandungan Geneva Convention nombor 2 secara umumnya ialah membantu askar orang awam yang cedera di laut. Okey, di laut kita tak kisah, kita buat je kan. Ya. Dia tenggelam ke apa ke, tapi sebagai orang yang kapal ke askar ke yang ada di laut melihat ada kapal askarnya cedera ataupun kapal dia mula tenggelam, bantuan harus diberi. Jangan pula dia biar macam tu je lah. Tak ada. Sebab kita sudah menandatangani, negara berkenaan sudah menandatangani Geneva Convention ini. Right. Apabila cerita pasal Geneva Convention 2, aplikasinya kalau ada masa, student di rumah, tolong Google Argentina Britain War 1982 ataupun Falkland Island War. Falkland Island War 1982. You typekan, you akan dapat lihat sendiri bagaimanakah Geneva Convention ini diaplikasikan dalam satu perang. Dia memberi satu kesedaran yang sangat baik. Bukan hanya cakap-cakap saja, Geneva Convention 2, sememangnya kapten kapal, askar tentera British mengamalkan dan mempraktikan Geneva Convention yang telah ditandatangani oleh negara berkenaan pada 1907 ini, memberi impak yang sangat positif kepada Geneva Convention. Nice. Okey, itu dia secara sejarah ringkas, cikgu apa yang berlaku sewaktu Geneva Convention yang kedua. Cikgu ada bau tak, cikgu? Saya tak dengar, saya tak rasa bau, saya dengar bunyi. Okey, cikgu ada dengar tak bunyi orang keracunan makanan?
Tak ada. Tak ada. Bukan kalau seseorang itu keracunan makanan dia keluarkan bunyi ke cikgu? Tak ada. Ada cikgu. Ada bunyi perut. Nak tahu bunyi apa? Aduh. Aduh, duh. Cikgu tak pernah keracunan makanan cikgu? Siapa terlepas daripada keracunan makan? Selagi kita makan, memangnya kalau kita tak tertib, kita tak pandai jaga, makanan terdedah ataupun makanan yang telah tercemar, kalau kita tak serius, sememangnya kita akan mengalami keracunan makanan. Dan cikgu, definisi di sebalik keracunan makanan ni apa sebenarnya? Topik hari ini adalah keracunan makanan. Keracunan makanan, apa definisinya? Itu saya nak tahu juga tu cikgu. Okey. Pemakanan yang telah tercemar oleh bakteria menyebabkan keracunan makanan. Baik. Okey. Kalau kita tidak urus dengan baik, kita akan pemakan ni akan mengalami keracunan. Selalu yang ramai yang makan makanan di luar, makanan yang tak begitu dia ambil perhatian tentang aspek kesihatan, kebersihan, menyebabkan keracunan. Aduh, cikgu. Cikgu. Toilet di sana. Kat mana cikgu? Toilet di sana. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan tahu punca-punca dan juga tanda-tanda keracunan makanan. Cikgu, tandas kat mana cikgu? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi menyaksikan Didik TV KPM. Lega cikgu. Cikgu, nanti kalau dah mula cikgu bagi tahu tau. Dah mula ke cikgu? Dah mula, tunggu Akmal je. Cikgu, kenapa tak panggil saya kat belakang tadi? You pergi mana? Kan tadi saya memerut. Tangan dah cuci? Dah. Jangan risau cikgu. Sekali lagi sanitize. Dah, nampak? Sanitizer nampak? Alright, masih lagi menyaksikan Ekokurikulum bersama dengan kami. Kita dah tahu dah hari ini kita nak belajar keracunan makanan. Cikgu, punca seseorang itu terkena keracunan makanan. You tengok tak pergi kedai kadang-kadang, restoran, lalat, tikus, kencing tikus. Itulah binatang-binatang kecil yang membawa kepada kehadiran bakteria di situ. Yang membawa kepada berlakunya pencemaran di situ. Inilah yang kita kena concern. Baik. Punca satu. Nombor dua, makanan yang sememangnya mengandungi toksin. Makanan itu keluar makanan itu sudah ada toksin. Contoh cendawan. You pergi cendawan, beli kat supermarket, beli kat pasar, selamat. Itu selamat. Tapi you pergi jalan-jalan di hutan. Nampak pula cendawan yang warna biru lah, warna merah lah. Itu boleh mengandungi toksin. Ya. Ada juga kerang, kerang, ikan bersisik yang tidak dibersihkan. Dia sememangnya ada. Bukan sebarang ikan kita boleh makan. Betul. Makanan-makanan sebegini sememangnya sudah ada toksin. So, itu nombor dua. Nombor tiga adalah olahan makanan itu adalah berpunca daripada rempah ratus. Okey, itu individu lah. Mungkin Akmal makan satu-satu rempah, Akmal tak ada apa. Saya makan memulas perut. Itu diri sendiri mangsa. Alright, faktor yang seterusnya adalah faktor tukang masak. Yes. Banyak kes-kes di negara kita ni berpunca daripada tukang masak itu sendiri. Pergi toilet, datang tak basuh dengan betul, terus memasak kuku panjang. Tidak mendapat suntikan. Okey. Dengan lagi ialah luka di tangan pada tukang masak tu. Ada luka dengan tidak tertutupnya, dengan berdarah, bernanah. Dia masak, kita makan. Air sekali, makanan dalam tin. Makanan dalam tin, kita ada kat peti ais, ada kat rumah, kita buka terus masak, makan. Kita jarang-jarang sekali tengok tarik luput the expiry date.
Okey. Akmal. Ya. Apa kata kalau kita pergi ke tanda-tanda keracunan makanan? Ya, cikgu. Sebab kalau kita sebut tanda-tanda, dia pun akan masuk, cikgu. Kenapa Setiap dia kali ni? kita sebut tanda-tanda, dia pun akan masuk, cikgu. Dia mengalami apa? Tanda-tanda, ada tanda-tanda? Saya rasa dia mengalami Keracunan. demam, cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Ini kenapa, keracunan makanan ke? Oh, keracunan makanan, cikgu. Tapi cikgu, dia masuk, kuning, cikgu. Kuning hari ni? Silau mata saya. Oh. Kuning. Cikgu, jom cikgu kita pergi Okey, melihat jom mangsa. kita pergi tengok, Cikgu dah sanitize belum? Dah sanitize dah? Oh. Tadi dah, kita ulang balik. Tak salah buat lebih. Okey, kita Sikit buat lagi. cikgu. Okey. Baik, ini kita buat double protection, cikgu. Yes. Sebab kita nak merawat mangsa dan melihat tanda-tanda ni juga. Yes. Okey, cikgu. Mari Jom. kita lihat, cikgu. Okey. Ui, kenapa tu, cikgu? Perut dia. Ui, cikgu. Kita kena bagi rawatan yang cepat ni, cikgu. Ini ialah simulasi semata-mata. Ya. Tapi dari simulasi ini ada elemen pembelajaran. Di Yes. mana kita dapat melihat seorang mangsa yang mengalami keracunan makanan. Apa berlaku? Okey, Akmal? jom cikgu. Kita ni, cikgu. Ini kenapa pakai bedak putih-putih ni? Pucat. Oh, ini pucat. Okey. Pucat. Baru saya faham, cikgu. Okey, mangsa, mari kita tengok tanda-tanda Akmal. Ya. Dalam aspek tanda-tanda yang orang mengalami keracunan makanan, perkara pertama dia loyak. Lawyer, cikgu. Dan mangsa akan muntah. Oi, jangan kat sini. Nampak? Duduk sini. Bobby, sila tengok mangsa kita. Dia nak pecah dekat kita pula. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, Akmal tengok tangan mangsa di mana? Dekat sini, Di cikgu. perut. Ya. Okay, that means sakit perut. Kehadiran bakteria di abdomen, di usus menyebabkan mangsa sudah sakit perut. Okey. Okey. Kalau kita tanya mangsa akan bagi tahu kita tahu dia dah berapa kali pergi toilet. Sebab cirit-berit, loose motion, Ya. cirit-berit. Dia punya najis akan berkeluar dalam keadaan yang lembut, berair. Okey, sebab perut sudah memulas. Kehadiran benda asing iaitu toksin, kehadiran bakteria sudah menyebabkan memulas-mulas perutnya dan dah pergi toilet banyak kali. Banyak. Okey, seterusnya student, mangsa juga mengalami pening. So, pastikan kita baringkan dia lah. Jangan bagi dia gerak jalan sana jalan sini because mangsa sudah pergi toilet banyak kali. Dia dalam keletihan. Ini tanda-tanda dia. Cirit-berit tu tanda-tanda. So, kesinambungannya ialah pastikan dia baring. Another tanda pening dan sudah mula demam. Sudah mula demam. You tengok. Ingat, kadang-kadang mangsa akan pengsan. Okey, oleh yang demikian, dengan adanya pembelajaran tanda-tanda keracunan makanan, kita dah tahu. Ramai daripada kita di sekarang ini, zaman moden ini, Ya. makan makanan luar banyak. Makan di restoran, makan di gerai. So, dengan adanya ilmu punca keracunan dan tanda-tanda mangsa mengalami keracunan, kita sewajarnya sudah bersedia berhadapan dengan menguruskan mangsa yang mengalami Keracunan makanan. makanan. Baik, Serah cikgu. kembali kepada Akmal. Okey, tadi kita dapat tengok antara tanda-tandanya adalah mangsa itu akan sakit perut. Loya. Mangsa akan lawyer. Muntah. Mangsa akan muntah. Mangsa juga akan demam. Sakit perut Demam, juga. demam, menggigil dan juga mangsa akan pengsan. Nampak? Semua dalam satu lah dia ada tanda-tanda ni. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan melihat bagaimana kita nak merawat mangsa yang keracunan makanan. Selepas ini dalam apa, cikgu? Co-curriculum PDD KPM. Yeah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, tolong, cikgu. Cikgu Murugan, tolonglah kawan saya yang keracunan makanan, cikgu. Oh, keracunan? Tadi keracunan makanan ni, cikgu.
keracunan makanan. Buat. Cikgu, tolonglah cikgu. Tolonglah rawat kawan saya ni, cikgu. Pelajar sekalian, Ya. anda sedang menyaksikan mangsa yang mengalami keracunan makanan. Ya, cikgu. Ini adalah simulasi yang kita lakukan untuk keracunan makanan. Nombor 1, apabila anda berhadapan dengan confirm mengalami keracunan makanan, perkara 1, baringkan mangsa. Okey. Kita dah ada mangsa baring. Yap. Betul, Akmal? Betul. Okey. Seterusnya, mangsa macam Panik. risau, Gelisah. panik, gelisah. Ha. So, kita perlu tenangkan dia. Akmal kan pandai. Saya tenangkan. Cikgu, bawa bersabar cikgu. Cikgu, kami Ahli Belah Sabit Merah Malaysia, kami akan cuba bantu cikgu. Betul cikgu? Langkah ketiga, kita panggil ambulan. Okey. Akmal tolong dial 999 then come back to me. Okey, saya minta kawan-kawan di rumah boleh cikgu? Boleh. Kawan-kawan, tolonglah kawan saya. Tolong kawan saya. Macam mana tu? Boleh lah. Telefon ambulans sekiranya apabila kita berdepan dengan situasi macam ni, kita telefon ambulans 999 dan beritahu kepada mereka apa yang sedang berlaku. Betul cikgu? Yes. Lokasi jangan lupa. Dan lokasi jangan lupa dan jangan buat panggilan palsu tau. Betul cikgu? Okey. Very good. Okey. Sekarang ambulan dalam perjalanan, betul? Betul. Dah calling tadi kan? Dah cikgu. Okey. Sementara itu kita bagi minuman. Minuman suhu bilik. Kita bagi minuman. Okey, boleh? Oh, ada di sini. Ada cikgu. Akmal tolong anukan. Okey, boleh. Okey, sabar. Okey, kita angkat kepala mangsa dan belakang perlahan-lahan. Kita letakkan kepala mangsa di bahu kita ya. Okey, relax cikgu, relax. Pastikan mangsa berada di keadaan yang selesa. Tolong. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, minum perlahan-lahan. Shh, minum perlahan-lahan. Okey, baik cikgu. Air di sini bertindak. Baringkan mangsa. Okey, baringkan perlahan-lahan ya. Perlahan saya akan baringkan. Baik-baik. Okey. Okey, cikgu. Okey, pelajar, sila beri perhatian. Kita sedang sementara menantikan ketiban ambulan. Yap. Akmal dah call ambulans on the way. Sementara itu kita memberi air. Sebab salah satu puncanya, tanda-tandanya adalah demam. Dengan memberi air ni, dia dapat mengurangkan impak Ya. kedemaman itu. Lagi satu perkara, air juga akan membantu mengurangkan komplikasi yang berlaku di bahagian perut. Ya. Dengan ini, mangsa akan pulih. Dia perlukan tindakan segera. Ingat Akmal, sangat penting. Kalau kita lambat bertindak, kalau kita alpa dengan keadaan mangsa, tak ambil kisah, tak peduli, mangsa akan mengalami renjatan. Betul. Cikgu, betul ke orang kata kalau seseorang itu terkena keracunan makanan, kita boleh ambil ubat yang biji-biji tu cikgu? Ingat Akmal, jangan beri sebarang ubat. Itu urusan doktor. Okey, doktor akan uruskan ubat. Sekarang kita menyediakan mangsa untuk dipindahkan ke hospital. Ambulans kalau dah sampai, kita hantar. Ingat, renjatan boleh membawa maut kiranya kita tidak memberi concern. Okey, rumusan untuk pengurusan ataupun rumusan untuk topik keracunan makanan, kebersihan makanan adalah sangat penting. Jangan saja ada makanan, kita nak makan. Sebelum kita makan makanan, pastikan tahap kebersihan. Tanya diri kita, pandang betul-betul, tengok betul-betul penyediaan dan juga cara makanan disimpan. Baik. Okey? Itu dari segi rumusan. Untuk nilai-nilai murni pelajar, aspek kebersihan merupakan juga satu nilai murni yang sangat penting. Dalam kehidupan seharian, pentingkan kebersihan. Pentingkan kebersihan kerana apabila kita membesar, aspek etika kebersihan seharusnya menjadi sebahagian cara hidup kita. Baik. Apa saja, di mana saja kita berada, pentingkan aspek kebersihan. Baik. Dengan adanya kebersihan dalam amalan hidup kita, maka kita bebas daripada sebarang penyakit, bebas daripada sebarang keracunan makanan. Dan sebarang keracunan makanan boleh kita hindari. Akmal,
Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Murugan di atas perkongsian tersebut, yang mana hari ini kita dah belajar banyak perkara dalam keracunan makanan. Kita dah tahu punca-punca, tanda-tanda dan juga rawatan sekiranya seseorang itu terkena keracunan makanan. Apa-apa pun, ingat sekiranya kita berdepan dengan apa-apa masalah Cikgu, jangan panik. Betul Cikgu kan? Itu yang saya sentiasa ingatkan kepada kawan-kawan di rumah. Baik, terima kasih. Dah okey ke sekarang perut? Alhamdulillah Cikgu. Okey. Senyum sudah. Senyum. Pakai pelitup muka. Baik, jadi kita akan jumpa lagi untuk episod seterusnya di dalam co-curriculum. Di mana Cikgu? TV, KPM. Didik TV, KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM